Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang masih belum tidur 11.36 malam ni. Hari ni hari Rabu, 11.36 malam nak tengah malam. Saya sebenarnya ambil peluang malam ni sebenarnya untuk kongsi sikit lah mengenai apa yang berlaku kerap kali lah setiap saban tahun King Cup, kejohanan Piala Raja Thai yang akan berlangsung tak lama lagi lah. Yang mana setahu saya King Cup punya skuad kebangsaan akan berterlepas ke Bangkok pada hari Jumaat ni, insyaAllah. Hari Jumaat ni diorang akan bergerak. Senarai pemain dah keluar. Senarai pemain sebenarnya dah keluar. Jadi banyak yang bertanya, banyak yang meneka, banyak yang dah pun memberi pandangan-pandangan awal lah. Baik. So King Cup ni sebenarnya kalau kita fikir, kalau kita tengok betul-betul sejarahnya lah, sejarahnya. Kalau kita tengok sejarah ni, King Cup ni seolah-olah satulah saya nak kata, ialah umpama penyelamat. Penyelamat kepada apa? Penyelamat kepada istaf dan astaf. Itu nombor satu, istaf dan astaf. Kita kena faham bahawa King Cup ni sebenarnya bukanlah organised by istaf dan astaf pun. King Cup ni sebenarnya adalah organised by kerajaan Thailand. Kita boleh kata sebagai the most prestigious lah, ataupun kejohanan paling berprestige lah untuk sukan sepak takraw ni. Sebab kita tak ada Olimpik. Dan lebih malang bila sukan Asia hanyalah melibatkan beberapa negara. Sukan C lagilah suam. Kebelakangan ini hanya 4 negara, 5 negara terlibat. Jadi satu-satunya lah kejohanan sepak takraw yang dalam dunia ni yang kita boleh nak banggakan, yang kita boleh nak kata apa, yang kita boleh nak kita teruja lah menantikannya ialah King Cup. Okey, pada yang baru menonton boleh share live ni sebab saya jarang nak cakap pasal benda ni lah. Tapi bagi saya benda ni penting. Bagi saya benda ni sangat-sangat penting untuk kita faham sebenarnya. Sebab apa tau? Sebab setiap kali King Cup mujur hari tu sebabnya. Sebab tu football baik puji, faham? Okay. Sebab tu sebenarnya apa yang kita perhatilah sebab PKP tu kan, COVID, jadi King Cup tak ada. Jadi kalau kita lihat sejarah King Cup pun, Malaysia kita jaranglah pulang dengan benda yang boleh dibanggakan sangatlah kat King Cup ni sebenarnya. Tapi itu okey sebab kita sebenarnya faham lah level tahap mainan kita. Cuma yang kerap kali terjadilah sebenarnya, saya in fact sampai pernah mewujudkan pun keadaannya agak tegang antara saya dengan pemain Malaysia. Saya boleh sebut je sini secara terang. Contohnya macam Ijak Bom dulu, macam Ayung semua dulu, sampai diorang rasa benci dengan saya. Pernah rasa benda tu, saya faham benda tu. Kerana masalah King Cup ni lah, iaitu bila kalah, mereka ni dikeji oleh fan lah khususnya. Dikeji oleh fan, memang kena keji kau-kau ni. Jadi nak menang tu susah pula masalahnya. Kan, nak menang tu susah pula. Jadi fan kita ni pun satu hal juga. Yelah, kita faham bahawa fan, biasalah fan kan, menang sokong lah, kalah kena banyak lah. Tu masalahnya tau. Jadi benda ni yang macam mana benda ni saya rasa perlu stop lah, untuk menambahbaikan benda ni dan untuk kemakmuran sepak takraw negara kita lah satu. So malam ni saya nakkan share lah beberapa perkara supaya kita semua faham dan jelas lah pasal King Cup ni sebenarnya. Baik. So King Cup ni kalau kita tengok sebenarnya adalah kejohanan yang dia ada banyak kategori. Dia ada banyak
Pun kata acara dipertandingkan. Dia ada juga macam kelas A, kelas B juga sebenarnya. Kalau macam negara-negara yang Brazil, Kanada, Switzerland, apa benda semua, dia orang bertanding juga. Tapi dia tak tanding lawan Thailand apa semua, sebab itu dah dikira kategori lain lah, macam tu. So King Cup ni pertama sekali mula ada tahun 85. 1985, masa tu saya baru darjah 1. King Cup ni kita champ lah masa tu. Tak silap saya 85 tu, tak silap. Betul, tahun 85 kita champ. Masa ni zaman-zaman ni lah. 85 ni memang otak-otak kita dulu-dulu ni. Tahun 88 pun saya tak silap saya, kita champ lagi sekali. Macam tu lah, 85, 88. Tak silap saya yang tu je kot. Selain daripada tu semua kita bungkus lah, kita kalah. Kalau siapa yang tahu fakta lebih tepat mungkin boleh kongsi dengan saya. Saya pun ingat lupa lah ni. Macam tu lah lebih kurang. Jadi sebenarnya King Cup ni satu kejohanan penting, sebab dia macam satu, kalau nampak pula saya nak kata macam musim haji. Bukanlah, dia macam satu festival yang semua orang berkaitan dengan sepak takraw kat dunia ni akan berjumpa lah kat situ. Macam tu lah lebih kurang. Negara-negara contoh macam Australia lah, apalah sebelum ni kan, dia orang buat persiapan yang memang sampai sanggup pergi kat Siam 2 bulan lebih awal, training apa semua, semata-mata nak bergasak di King Cup ni. Prestige dia lain. Jadi ingat ini bukan Sukan C, tapi bayangkan King Cup jauh lebih grand daripada Sukan C. King Cup jauh lebih grand daripada Sukan Asia. Maka menghantar pasukan yang paling baik ke King Cup bagi saya sangat-sangat penting lah. Bukan Sukan C dan Sukan Asia saja kita kena pandang, sebenarnya King Cup ni juga sangat penting. Baik, jadi baru-baru ni lah, tak silap saya last week, masa tengah hangat-hangat pasal KL Open, ada pula yang dah keluarkan dah listing players Malaysia ke King Cup. Listing players Malaysia je. Saya tengok, saya simpan ke tak. Saya rasa saya ada ikut je. Kalau siapa ingat mungkin boleh ni lah kot, boleh komen-komen kat situ lah. Itu. Tak silap saya, okey. Listingnya ialah, kalau tak silap saya lah, killer adalah Afifuddin lah, confirm. Afifuddin, John, Azlan Alias, Ijat Bangau, dan juga senarai dikemas kini, tak silap saya ada Hafizi Razak, macam tu So 5 killer. Tekong ialah Syahir Rosdi, Ijat Bom, siapa lagi Tekong Zarif American, dan tak silap saya seorang lagi Tekong. Siapa? Angai. Tolong ni sikit, tolong komen sikit kalau tak silap saya lah. Angah kot kalau tak silap saya kan. Betul, Sobe. Sobe. Thank you Azamzul. Sobe. So maksudnya Sobe, Syahir, Ijab Bom dengan Zarif, macam tu. Feeder ialah Farhan Adam. Siapa lagi? Okey, ni ada di sini. Farhan Adam, siapa ni? Aidil. Farhan Adam tak ada. Ada Farhan Adam, Aidil, Ayong. So makna kita feeder 3. Tekong 5, killer 5 sorry, 1, 2, 4. Sorry, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tekong, 5 killer, 3 feeder. Okay. Macam tu. Baik. So senarai regu yang dikeluarkan pula adalah Syahir, Ayong, Azlan Alias. Okay, tu kita maklum lah, pair tu tak pecah. Kemudian Sobe, Aidil Rahman, Afifuddin. Ini regu yang sepatutnya beraksi masa KL Open hari tu. Tapi takdirnya Sobe tak sihat, which is saya mendoakan semoga Sobe dah sembuh lah.
Sebab lagi 2 hari ni nak fly ni. Kemudian regu 3 ialah Farhan Adam, Zarid Marikan dan Nur Aizat. Maka adalah yang dah bertanya kan. Macam mana Ijat Bangawan nak baling bola Zarid Marikan ni? Macam tu. Ada yang tanya macam tu dah. Baik. Dan killer reserve adalah John dan juga PJ Razak. So mungkin PJ Razak tak ada masalah nak baling, saya rasa. John mungkin boleh baling juga. Okay, saya bagi satu demi satu dulu. Baik, soalan besarnya ialah okay. Macam saya kata sebelum ni, bila player di King Cup kalah, player kena belasah tau. Player memang kena lanyak dengan fan. Saya cakap terus-terang, saya simpati. Sebab player kena lanyak dengan fan. Saya simpati sebenarnya sebab yelah, dia orang dah cuba. Tapi nak buat nak macam mana? Sebisilah. Nak macam mana? Dah memang Kai punya performance baik. Baru ni bro, kita tengok Kyle Open dengan kehadiran 2 regu siam, dengan berpuluh-puluh pemain yang bertaraf bagus hari tu dekat Kyle Open pun menunjukkan bahawa pace siam masih unggul macam tu. Sebenarnya yang layak nama ni pembestnya ni yang saya akan pergi part ni lagi. Sebenarnya siapa yang layak nama Malaysia ni, Mastaf ke PSM. Jadi saya akan pergi part ni. Saya akan terangkan sebab tu saya nak buat video malam ni. Sebab supaya jelas benda ni. Saya akan sampai part tu. Okay. So first part yang paling penting kita kena terima ialah apa saja keputusan King Cup kali ni. Apa saja keputusan King Cup kali ni. Player kita menang ke, kalah ke, kita kena terima seadanya. Itu nombor 1 yang kita kena terima. Sebab kita kena bersetuju di peringkat ini bahawa kita sedar memang performance pemain Thailand baik. Itu kita tak ada dakwa-dakwi. Bukan bermaksud kita tak bagi harapan daripada pemain negara. Jangan salah faham. Kita sentiasa berdoa pemain negara berikan yang paling baik. Cuma yang saya minta pada fan ialah sebelum kita nanti nak type, nak keji-keji, sebelum kita type, nak maki-maki, sebelum kita nak cakap bukan-bukan kat pemain kita, sabarlah dulu. Macam tu. Sabarlah dulu. Sebab pemain kita ni yang anda saksikan senarai ramai-ramai ni, ini memang senarai players yang berlatih sejak dulu. Dia ni, inilah dia, player yang berlatih sejak dulu. Ini bukan players yang main untuk Sukan C baru ni. Mio tak main. Ini yang berada dalam camp MSN. Jadi kita kena faham sebab tu. Jadi bila ada orang tanya, PJ Razak ada? Macam tu kan? Macam mana dia boleh ada? Kan ramai lagi kira lain. Kena faham bahawa ini senarai yang MSN pegang, yang MSN bayar sebelum ini. Kita kena tahu gaji pemain kebangsaan bukan dibayar oleh PSM. Gaji pemain bukan dibayar oleh MSC atau Mastaf. Benda tu kena jelas. Pemain tidak dibayar oleh persatuan. Pemain-pemain kita dibayar oleh MSN. Dalam kata lain, majikan pemain adalah MSN, bukan Mastaf, bukan PSM. Benda tu kena clear. Baik. Jadi keputusan ini adalah keputusan MSN, bukan keputusan Mastaf atau keputusan PSM. Baik. Hari tu saya cakap kan, yang saya akan bertemu dengan Datuk Sumali apa semua untuk dapatkan penjelasan. Dan Alhamdulillah kami bertemu. Hari tu kami bertemu. Saya bertemu dengan Datuk Sumali, cuma tak bergambar apa semua, tak sempat. Saya bertemu dengan Datuk Sumali. So AUG jadi cerita. Okay. So apa yang saya perlu tanya, saya tanya habis-habis untuk dapatkan kepastian semua ni. Dan telah pun dijawab dengan baik lah oleh Datuk Sumali. Macam tu. Siapa yang banyak coach perbanding Thailand dengan Malaysia, siapa banyak main takraw? Susah saya nak jawab soalan tu. Siapa masuk siapa banyak tu? Okay. Best part is, mungkin anda tanya, kenapa Faisal tak ada? Macam tu kan? Sebab seminggu selepas, mulai minggu hadapan, pemain-pemain Asia University Games kita, Zuhri, Faisal, Bob dan semua kawan-kawan itu, mereka akan berlatih di pusat latihan pusat dia ni di UPC, Universiti Pendidikan, Universiti Perguruan So Idris
Tanjung Malim. Dia akan berkampung di situ. Dan dia orang dan dia orang ni yang akan berlatih di situ, dan dia akan terus fly pergi Bangkok. Habis saja latihan, sebab dia akan pergi Bangkok tak salah saya pada 31 bulan. Dan pasukan Malaysia akan pergi pada hujung minggu ni. Jadi memang pemain yang anda terbayangkan kalau ada dalam AUG, memang dia orang tak menyertai lah yang ni. So betul MSN yang bayar gaji bang. Ramai lagi orang yang layak boleh main Malaysia bang. Itu cerita layak tak layak ni. Ini persoalan dia. Ialah sebab kita kena faham bahawa macam mana bentuk pemilihan pemain terdahulu. Benda ni kita nak faham. So saya nak kena jelaskan kat sini bahawa kenapa sekarang ni saya rasa saya dah perlu tampil untuk membantu. Kerana Presiden yang dulu dah tak ada, Datuk Ahmad Ismail dah tak ada. Barisan kepimpinan yang ada sekarang ni adalah bukan lagi muka-muka lama. Maksudnya bukanlah Pak Ku ke Pak Cat ke apa, semua tu dah tak ada. Semua dah tak ada dah. Contoh macam Coach Talib sendiri pun kontrak dia akan tamat ni hujung bulan ni. Sebab tu yang akan bawa tim Malaysia ke King Cup bukan Coach Talib tetapi Coach Rashidi. Macam tu. Baik, lantikan Rashidi apa semua benda ni, tu semua dibuat oleh MSN lah. Sebab tu kena jelas. Jadi apa yang kita nak faham pada peringkat ni, nombor satu ialah patut atau tidak regu Malaysia bertanding pada King Cup pada kali ni. Itu soalan paling besar dulu. Malaysia kena hantar ke tidak sebenarnya King Cup tahun ni? Itu soalan paling besar. Logiknya ialah kerana badan induk kita sebelum ini, PSM, tidak lagi diiktiraf oleh Astaf. Jadi kalau tidak diiktiraf oleh Astaf, maka King Cup tak boleh berjemput pun Malaysia atas kapasiti PSM. Faham tak? Macam tu. So dalam kata lain, PSM memang dah tak layak lah nak kendalikan skuad kebangsaan, kerana mereka bukan lagi ahli gabungan. So dah tu Astaf dengan King Cup ni, diorang Thailand nak jemput siapa ni? Takkan tak nak panggil Malaysia. Kalau Malaysia tak pergi, negara mana je yang kuat? Jadi mereka menjemput pasukan Malaysia menerusi MSC ataupun Mastaf lah macam tu. Tapi Mastaf dah diiktiraf ke belum? Itu masalahnya. Sebab kita dengar dindong-dindong ni sekarang kan, Mastaf diiktiraf ke tidak oleh MOM, oleh PJS, oleh KBS, semua benda-benda ni lah. Jadi masih dindong-dindong. Sebab kan masih dindong-dindong inilah, maka tanggungjawab ini digalas, diambil oleh MSN. MSN yang bertanggungjawab. Dalam kata lain, semua perbelanjaan, pemilihan, pergerakan pemain adalah di bawah kendalian MSN, bukan PSM, bukan Mastaf. Itu kita kena jelas. Dan paymaster untuk benda ni semua juga adalah MSN. Jadi tak silap saya lah, seorang pegawai yang dilantik untuk mengendalikan skuad kebangsaan ni, nama dia apa? Muzaffar ke apa macam tu lah lebih kurang. Dia adalah kaki tangan MSN kalau saya tak silap. So dia ni lah yang akan jadi pengurus pasukan, bukan wakil daripada Mastaf, bukan wakil dari PSM. Baik. Dalam kata lain, apabila pemain-pemain kita ni berlepas lah nanti esok, ini semua di bawah kendalian MSN. Okay. So apa yang menjadi masalah? Okay. Now, yang menjadi masalah di sekarang ialah peminat biasa yang tak faham isu. Okay. Macam tadi lah kan, tingkatan tadi kan, ramai lagi yang layak main Malaysia. Okay. So bagi tahu saya, macam mana cara pemilihan pemain Malaysia? Contoh macam Arman Man, kenapa dia tak main Malaysia? Fikri Yusof, kenapa Fikri Yusof tak main Malaysia? Kenapa Edul Ahmad Razi tak main Malaysia? Macam mana cara pemilihan pemain Malaysia ni dibuat? Ini yang menjadi persoalan lebih pokok kepada apa yang sedang berlaku sekarang. Nampak? Siapa yang memilih pemain Malaysia? Berdasarkan apa?
Itu persoalan besar tau. Benda ni yang kita duk bising selama-lama ni sebenarnya. Berdasarkan apa? Apa kayu bungkuh? Apa proses pemilihan yang dibuat? Anda dipanggil tak untuk pemilihan? Contohlah kat luar ni kan ada yang hebat-hebat lah. Contoh siapalah, Faris Azhari ke, Azhar Abdul Aziz ke, macam Faizal Zakaria kan. Awak dijemput tak untuk pergi selection wakil Malaysia? Beritahu saya. Ada tak awak dengar war-war, okey, pemilihan pemain Malaysia akan dibuat? Ada? Kita tak dengar benda tu. Bermaksud pemilihan pemain Malaysia mestilah datang daripada negeri yang akan suggest. Sebab negeri lah yang tahu dekat negeri tu ada tak pemain yang bagus. Logik tak macam tu? Logik macam tu kan? So maksudnya, kalau saya adalah pengelola, contohnya saya adalah MSN. Saya adalah MSN. Jadi saya nak pemain, saya akan tanya kepada MSN negeri. Wahai MSN Selangor, ada tak pemain-pemain di bawah kendalian MSN Selangor yang bagus? Kalau ada, main sini aku nak tengok. Contoh, wahai MSN Perak, ada tak pemain-pemain di bawah kendalian MSN Perak yang bagus? Main sini aku nak tengok. Baik, now saya nak tanya orang yang depan saya sedang menonton ini, MSN negeri masing-masing dikendali pemain yang macam mana? Bagi tahu saya. Siapa pemain di bawah kendalian MSN negeri masing-masing ni? Setahu saya lah, banyaknya adalah pemain-pemain muda sukma-sukma je. Yang atas-atas ni macam tak dengar je. Faham tak macam tu? Okay? So inilah yang menimbulkan persoalan. Jadi dengan kata lain, that's why langkah yang diambil oleh MSN adalah sebenarnya menggunakan saja senarai pemain yang sudah pun berada di dalam kem kebangsaan sebelum ini. Jadi semua nama yang anda saksikan tu, ke 12 orang ni, semua adalah pemain yang sudah berada dalam kem kebangsaan. Cuma yang membingungkan ramai orang ialah kem kebangsaan kita ni pula dia ada pecah-pecahan dia. Ada sebahagian berlatih di Keramat, ada setengah yang berlatih di Bukit Jalil. Kejap dia ni masuk tim A, kejap dia ni masuk tim B, kejap dia ni terkeluar, kejap dia ni ada. Faham tak? So kita jadi, siapa sebenarnya betul-betul dalam kem ni? Haris Osman, pemain terpilih ini adalah barisan pemain terbaik dalam negara semasa. Okey. Cik Haris, bagaimana kita define terbaik? Itu yang kita nak berbicara ni. Dan saya tak kata diorang tak bagus tau. Don't get me wrong. Cuma persoalan besar adalah macam mana kita menilai yang terbaik? Berdasarkan apa? Jumlah kejohanan, jumlah pencapaian. Faham tak? Jumlah apa? Berdasarkan apa? Kalau kita kata pelari pecut terbaik, kita akan kata okey, berdasarkan catatan masa terkini. Qualifying hari tu kita ada buat, panggil 10 pemain, lumba 10 pemain, kita tengok siapa paling laju, dia lah yang pergi. So kita pilih berdasarkan apa? Again pemain-pemain, kalau ada pemain-pemain nonton, ini bukan saya nak cerita masalah pemain, tak. Saya bukan cerita, saya nak cerita what happened. Ini saya nak semua peminat tahu apa sebenarnya, macam mana proses dan sebagainya. Contoh Ijab Bom, prestasi dia memang tengah meningkat. Kita memang tak tolak lah. Bagi saya memang layak Ijab Bom ada dekat situ. Dia dah buktikan di banyak kejohanan. Maksak baru ni pun dia form. Ni KL Open tu dia form. Game di Pahang dia sapu. Bagi saya Ijab Bom layak. Tak mustahil. Memang logik dia dekat situ. So yang lain pula, kita nak cerita macam mana? Berdasarkan apa? Faham tak? Itu cerita dia. Jadi saya tak kata dia tak layak tau. Cuma persoalan dia sekarang ni ialah keputusan profil Nur Hafizi tak ada dalam STL. Nampak sangat dengan main tapi terpilih. Saya patah kalau isteri kata tentang profil Nur Hafizi Razak. But in reality, game satu state Hafizi Razak banyak menang. Regu dia bersama dengan Rizman. Bila dia main dengan Rizman, saya perasan bila dia main dengan Rizman, dia selalu collect. Terutamanya kalau game gini di Pahang. Bro, saya pun tak tahu siapa yang pilih pemain. Siapa pemain pilih? Okey. Macam tadi saya sebut lah, pemain terpilih memang pemain-pemain yang kita kenal lah semua. Syahir Rosdi satu pair, Syahir Azlan Alias, Ayong.
Ijab Bom reserve, John reserve, Botak reserve, Aidil Sobe, Fifuddin. Lepas tu Ijab Bangau, Zarif dengan Farhan Adam. Itu. Tu listing player lah. Saya tak argue dari segi tahap pemain. Dia orang memang kita kata kalau top 50 pemain kebangsaan, ya, memang dia orang berada dalam senarai tu. Selayaknya. Cuma, ni saya kata tadi, ceritanya ialah apakah mekanisme dia. Sebab sekarang ni cerita dia, kita semua nak reset button ni, kita semua nak baiki keadaan. Okey, faham maksud saya? Saya tak petikai tau kebolehan pemain. Saya tak petikai. Ayong memang kita tak nafi. Game yang memang dah banyak game. Kalau time kebelakangan ni pun game dia pun dia main kebanyakannya dia akan masuk top 4. Itu memang kita tak nafi. Syahir, kita nak kata dia servis tak masuk, servis sangkut-sangkut pun still maksa dia menang. Still Paroi dia sapu. Faham tak? Jadi Siam baru ni pun dia menang. Jadi kita nak kata dia tak bagus, menang je. Macam mana pula tak bagus pula lagi? Faham tak? So kita nak kata Sobe tak bagus masa STL sahaja, memang dia kalah masa STL. Tapi kita tahu dalam hati kita siapa je boleh beat Sobe. Faham tak maksudnya saya tu? Macam tu lah. That's why persoalannya ialah siapa badan yang sebenarnya bertanggungjawab dalam hal ni. Baik, so ni sebenarnya saya nak cerita apa yang saya dah bincang, saya dah berbual dengan Datuk Sumali lah. Jadi Datuk Sumali bagi tahu saya macam ni. Dia kata PSM memang tak terlibat dengan King Cup kali ni, dan sebenarnya PSM tidak berhajat pun menghantar pasukan ke King Cup kali ni. Saya ulang. Datuk Sumali kata PSM tidak terlibat dan tidak berhajat menghantar pasukan ke King Cup kali ini. Kenapa? Satunya sebab kedudukan masih tak jelas. PSM ni boleh ke tidak kendali pasukan kebangsaan? Itu. Benda tu masih tak pasti, tak jelas. Belah sini kata okey, belah sini kata tak okey, macam tu. So, kenapa perlu Ijab Bom? Kenapa perlu Ijab Bom reserve patut bagi line up? Kan? Itulah dia kan. Nampak? Sebab dia form kan. Kenapa dia reserve kan? Betul tak kan? Itu saya kata tadi. Itu yang kita bingung tu, persoalan tu kan. Sebab dia form kot. Kenapa dia reserve? Ke dia joker lah. Kalau dia joker mungkin itu strategi lah. Mu'alam lah. Saya tak tahulah. So back to the question. Now PSM dah declare bahawa mereka tak terlibat dengan King Cup. Mereka tak terlibat dengan King Cup ni. Mereka tak terlibat. Jadi persoalannya, betul tak kalau saya tak cerita benda ni, habis game esok katalah Malaysia kalah, orang bantai tak PSM? Mesti bantai benar. Mesti orang akan tulis cakap bodoh punya PSM. Orang akan cakap macam-macam lah. PSM tak buat kerja lah, apalah. Kita akan dengar cerita ni. Faham tak? So siapa yang akan terkesan? Siapa yang akan terkesan? Yang terkesan satunya player akan terkesan. Sebab kita faham adik-adik kita yang pergi ke luar negara ni main, dia tahu beban yang dia pikul. Dan mereka cuba beri dia panggil botak baik dengan Nafi Haji. Sebenarnya ada ramai killer yang baik-baik lagi. Saya perhatilah. Tapi macam saya kata, sebab MSN yang buat keputusan. Jadi saya nak fans semua faham bahawa yang buat keputusan ni bukan PSM. Dan yang buat keputusan ni saya tak rasa pun Mastaf. Sebab Datuk Suhaili, Presiden Mastaf, dia pun tak kenal pemain tau. Sebab dia baru lagi dalam sepak takraw ni sebenarnya. Datuk Suhaili nama dia. Kalau Datuk Suhaili tengok video saya ni, tolong betulkan saya kalau saya salah. Datuk Suhaili baru lagi dalam sepak takraw. Labuan tu pun ada 2 gelanggang je dulu masa saya pergi. Dia tak well versed pun dengan sepak takraw ni sebenarnya. Faham tak? Jadi saya tak rasa Mastaf yang buat keputusan pemain lah. Benda ni memang di bawah bahu MSN. Tapi percayalah cakap saya, fan yang biasa-biasa lah kan. Zaman kenapa Zaman tak ada call up? Sebab Zaman tak ada dalam camp MSN sebelum ni. Itu je. Kan dia injured, dia tak ada dalam camp MSN, sebab tu dia tak dipanggil. Semua pemain yang tersenarai ni semua dalam payroll, semua dalam sistem gaji MSN, faham tak?
tengok Aiman Bayhaqi. InsyaAllah saya percaya Cik Muklis. Memang sebab tu saya kata tadi, Pak Long Pida Negeri Sembilan Antlers pun baik. That's why ramai je sebenarnya kita boleh senarai. Ramai je. Bro, aku rasa dah sampai masa bukan orang politik pegang persatuan. Itu memang dream semua orang. Tapi masalah orang Malaysia ni ialah kita ni semua benda orang politik. Cari sponsor orang politik. Itu masalah kita ni. Jumpa YB minta JC. Orang kita ni memang cakap tak nak orang politik, tapi sebenarnya dia bergantung. Dia nak usaha sendiri. Suap. MSN silap dia betul ambil kendor. Yalah, Cik Poji pergilah tidur. Okay, so now saya repeat pada perkara tadi tu. Jadi bermaksud MSN yang buat keputusan penuh. Jadi satu yang saya harap lah pada fan semua, bukan fan saya, fan pemain Malaysia, fan sepak takraw, bukan fan saya, fan sepak takraw Malaysia. Kita doakanlah yang paling baik untuk pemain-pemain kita ni beraksi. Kita berilah sokongan. Kita tulislah yang baik. Kita titipkanlah doa. Kita komenlah yang murni-murni supaya 12 pemain kita yang pergi ni akan pergi dengan hati yang kuat, nak membuktikan bahawa tiada rotan akar pun berguna. Macam itulah sebenarnya. Jadi diorang akan pergi dengan bersemangat, bersungguh-sungguh. Satu. Kedua, bila kita dah expect cabaran yang mereka akan hadapi lah, sebab kita tahu performance masa Thailand, dan kita kena berpijak di bumi nyata bahawa Thailand memang bagus. Kita tak boleh nak tolak. Jangan tiba-tiba nak cacah positif lah, macam belum lawan belum tahu. Bang, kita berpijak di bumi nyata lah. Satu benda tu je, supaya pemain kita pun tak pressure, dan diorang patutnya happy untuk main benda tu. Takut nanti bantu. Itulah dia, tu tadi. Sebab tu kita tak nak benda tu berlaku. That's why saya preempt, saya siap benda ni. Jadi if keputusan tidak memihak kepada kita, saya mohon sangat kepada kawan-kawan yang menonton ini, sebarlah pada orang lain. Kalau ada yang siapa-siapa nak kutuk-kutuk pemain Malaysia tu, stop doing that lah. Jangan buat macam tu. Kesian lah pada pemain Malaysia. Diorang pergi tinggalkan anak bini untuk mewakili negara. Diorang pergi dengan sepenuh jiwa. Mereka perlukan sokongan kita macam tu. Dan kenapa kita kena kuat sekarang ni? Kerana kita tahu masalah politik dalam negara ni mengakibatkan semua benda ni huru-hara. Faham tak? Semua benda ni huru-hara. Baik. Satu. Kedua, apa yang kita kena faham pula? Betul, kita semua sayang pemain Malaysia. Kita semua sayang. Sebab tu kita jangan musnahkan hati dia orang. Kita jangan koyakkan semangat mereka. Kendalikan barulah. Sebab tu Helmi, betul, saya setuju. Apa yang Helmi cakap, berbetulkan masalah persatuan. Sebab tu PSM tak nak hantar King Cup kali ni. Sebab benda belum settle. Benda belum selesai. Ini yang jadi Aidil Aiman. Okay, saya di Aidil. Okay. So Aidil dan kawan-kawan lah. So kami semua memang mendoakan anda buatlah yang paling baik. Itu je kami harapkan sebenarnya. Dan saya tak nak orang keji-keji pemain macam dululah. Saya kesian tengok orang maki-maki pemain. Dan yang kesian lagi ialah bila orang salahkan saya pula, orang lain maki pemain. Faham tak? Sebab kita yang urus page dulu kan. Jadi yelah, orang komen masuk, manalah saya nak kontrol kan. Komen bukan sikit-sikit, komen punya lah banyak kan. Tapi yang maki-maki yang main je nak macam mana kan. Player Malaysia bukan tak bagus, cuma datang tak cukup dari segi baseball. Daiden, saya pun tak tahu nak cakap lah. Sebab saya pun tak pernah tengok macam mana pemain Malaysia training. Saya tak pernah dijemput ataupun saya berkesempatan lah nak tengok ni. King Cup jadi, siapa tak jadi? Jadi saya tak tahu macam mana corak latihan sebelum ni. Wallahu alam. Sebab tu saya tak berani nak petikai lah Coach Talib punya latihan ke apa ke. Sebab saya tak tengok, saya tak tahu. Tapi kita boleh tahu result lah berdasarkan tu macam mana. Tapi kita nak hukum macam tu terus pun susah juga. Sebab kita tahu Thailand bukan tentang latihan saja. Dia punya game pun cukup, competitive match pun cukup. Jadi pemain well equipped. That's why benda yang ni kita sarankan semua negeri kena bertanggungjawab. Anjurkan lebih banyak kejohanan besar, baru pemain-pemain bintang kita ni dapat beraksi. Macam yang baru-baru ni kita tengok.
di KL Open kan. Kita tengok pun kita jadi semangat. Macam tu. Baik. So benda tu satu saya nak clear. Saya ulang balik sekali. Pertama, siapa saya harap menang, kita bersyukur. Kalah jangan keji. Saya mohon sangat, kalah jangan keji. Sebab pemain-pemain kita ni memang pergi bawa bendera negara, dan mereka pun memang bukan pergi sebab nak kalah. Mereka pergi memang nak mencuba yang terbaik. Cuma macam saya kata ialah kita kena jelas siapa yang bertanggungjawab dengan pemilihan pemain. Kita kena tahu supaya kita tak simply maki-maki orang lah. Sebab maki orang ni best, sebab kita maki orang, bukan orang maki kita. Macam tu. Jadi habis saja King Cup nanti, apa saja keputusan ataupun semasa perlawanan itu berlangsung, tolong jangan kutuk PSM bodoh ke, MSC bangang ke, PSM apa ke. Benda tu sebenarnya memang tak sihat lah sebenarnya. Sebab ikut mana pun player akan terasa. Player akan terasa. Satu. Kedua, macam saya kata tadi, PSM menerusi Datuk Sumali, Presiden dah declare dengan saya. Dia dah bagi tahu saya, dia dah berkongsi dengan saya bahawa PSM memang tak terlibat dengan King Cup kali ni kerana PSM bukan diberi mandat untuk mengendalikan pasukan kebangsaan buat masa ni. Kan? Betul. Memang kena usaha lah. Player pun kena usaha. Tu kita tak nafi lah. Memang nak tak nak dia orang kena all out lah kan. Sebab dia orang dah terpilih. Bukan sekadar terpilih, dia orang pun dibayar gaji apa semua. So be the best lah. That's the thing lah. Okay, so macam saya kata tadi, PSM dah declare yang memang mereka tak terlibat. Tetapi saya dimalukan live dekat Astro RTM, saya tak rasa ada. Sebab King Cup bukan di bawah kendalian Astro. Bukan ni, dia tak macam STL. King Cup tak ada. Setahu saya tak ada. Kalau ada pun mungkin dalam page Thailand lah. Tu mungkin akan ada. Atau ada wakil MSN. Ni akan saya masuk bab macam gini. So adakah MSN akan buat live macam kat sana kan? Itu satu cerita juga. Jadi saya ragu dengan saya. Okay, now, jadi bila PSM kata diorang dah tidak terlibat dengan skuad ini, bermaksud tinggal lagi dua kan, MSN ataupun Mastaf. Okay, jadi saya tak tahulah kebelakangan ini, beberapa hari yang lepas ini ataupun esok lusa, ada tak sebarang kenyataan daripada Mastaf. Saya ternanti-nanti juga sebenarnya kan, ada tak Mastaf akan buat sebarang kenyataan ke, apa ke, berkenaan dengan persediaan ke apa ke. Saya nak tahu dah juga sebab cerita dia Mastaf cuba menjadi the better party of selain PSM lah. Jadi kalau dulu, ni saya cerita dulu zaman Tok Mat apa semua, memang kita haram tak tahu apa-apa perkembangan pun. Sebab zaman Tok Mat haram tak ada share apa-apa pun, Facebook ke apa ke, langsung tak ada. Jadi bila Mastaf nak kata jadi lebih baik daripada PSM, so saya rasa King Cup ni dia kena prove kan bahawa Mastaf jauh lebih baik daripada PSM. Faham tak? So macam mana? Antaranya ialah Mastaf kena tunjuk lah dekat kita yang menonton ni live nanti, contoh. Atau Mastaf kena tunjuk macam mana persediaan pemain. Maybe Mastaf kenalah mungkin buat kenyataan-kenyataan ke apa-apa ke, publication ke, supaya kita sebagai fan tahulah, okay, kita memang bersungguh-sungguh lah. Sebab ingat Sobir demam denggi lah hari tu. Ni esok lusa nak pergi ni. Saya tak tahu Sobir punya tahap kesihatan macam mana, dah fully recover or not. Tapi saya doa lah Sobir segera sembuh lah. Saya harap macam tu je. Jadi Mastaf kena tunjuk lah. Memanglah dia mewakilkan MSN ataupun MSN mewakili dia. Entahlah, saya pun tak faham lah benda ni. Tapi end up dengan, if you said that PSM worse, then you are better than PSM, then show us the result. Kita nak tengok tu je, tak ada benda lain. Kita nak tengok. So Mastaf saya rasa besok dah Khamis, at least Mastaf dah bertunjuk lah, cerita lah persediaan ke apa-apa ke, macam tu lah. MSN sendiri pun kena cerita lah dengan fan kan. MSN bawa nama kebangsaan ni, janganlah MSN buat diam je pula. Dah terima balik Alhamdulillah. So saya harap Sobir kuat lah macam tu Takut Mastaf pilih last minute nanya Pak Karim.
Tak tahulah, tapi setakat yang dah daftar ni memang adalah pemain yang di bawah payroll, di bawah gaji yang dibayar MSN. Jadi tak ada isu lah. So maknanya tak adalah player-player yang dah berlatih dia dengan dibayar gaji tiba-tiba tak terpilih. Macam kes Sukan Si tu lah kan, berlatih lalu orang lain pergi. Kan, at least tak macam tu lah. Cuma macam saya kata lah, if kita kata PSM ini tak bagus kan, maka pihak yang menggantikannya mestilah melakukan yang lebih baik. Dia macam tu. Faham Atau MSN yang cuba menjadi orang tengah ataupun pengambil mengambil tanggungjawab. MSN pun kena make sure lah benda tu baik. Janganlah MSN lagi teruk daripada PSM. Saya harap tu je. Jadi bila ke King Cup nanti, saya haraplah MSN akan kongsilah dengan kami rakyat Malaysia ni performance masa video ke, live ke, apa ke. Sebab Mastaf pun semua muka veteran yang dah bos cubalah buat bekal-bekal. Tak tahulah cik Mat Syahir. Sebab saya tak duduk dalam dia, saya pun tak boleh nak komen part tu. That's why saya kata pemilihan pemain tu, yelah, diorang tu pemilihan di zaman PSM. Betul tak? Di zaman PSM. So Mastaf masih kekalkan. Jadi sebenarnya siapa yang ada kuasa keputusan tu? Tu lah. Sebab tu bila kita kata MSN yang buat keputusan, then that's why kita nak tengok MSN lah. Jangan MSN pongkong kali kong lah. Tu je cerita dia. Kalau tak dengan MSN saya tanya nanti. Kan tu je. Sebab yelah, ini duit yang dibayar oleh cukai rakyat. MSN berbelanja bukan duit poket pengarah MSN MSN, Majlis Sukan Negara, menerima funding daripada cukai rakyat. Saya, anda bayar cukai kerajaan. MSN guna duit kerajaan memilih pemain, bawa pemain pergi ke King Cup. So kami rakyat berhak nak tahu perkembangan di sana. Kalau player yang update, MSN langsung tak update, so bagi saya dengan MSN tak boleh pakai nanti. Faham tak? So player bagi saya, dia nak update itu atas kapasiti dia peribadi. Sebab dia pergi sebagai atlet, dia nak update tak update tu peribadi dia. Tapi MSN perlu bertanggungjawab untuk tunjukkan kepada kami. Macam saya kata, sebab apa? King Cup is the largest sepak takraw tournament in this planet. Bermaksud pencapaian King Cup ni jauh lebih penting daripada Sukan Si. Jauh lagi penting daripada pencapaian Sukan Asia. Sebab Sukan Asia hanya berapa negara yang masuk, Sukan Si hanya berapa negara yang masuk. Tapi King Cup dia melibatkan lebih banyak pasukan. So MSN jangan ambil sambil lewa. Buatlah sesuatu. MSN ada bajet, ada kamera kan, ada handphone kan, ada pegawai ikut kan. Pacaklah satu kamera. Kalau tak kerti nak mengulas pun, biar je lah kamera kat situ, biarlah kami ni menonton. Kami akan komen lah dekat ruang komen tu. Kita orang bersama sama sendiri pun lantak lah. Tapi kami rakyat Malaysia demand. Kami nak tengok. Nak tanya Bro Hussein, siapa yang bawa player nanti? Kabarnya seorang lelaki bernama Muzaffar sebagai manager. Saya dengar lah nama dia Muzaffar, kaki tangan MSN. Saya dengar macam tu. Saya pun tak kenal, Tapi coach adalah Coach Rashidi. MSN buat keputusan, Coach Rashidi yang dilantik lah. Macam tu. Jadi to simplify things, saya kena repeat again, sebab since PSM tak bawa King Cup, that's why PSM tengah kendalikan Piala Tun Ali di Melaka yang akan datang nanti. So bukan PSM tak buat kerja, PSM tengah buat kerja apa yang dia mampu nak buat lah. Sebab dia tak layak nak buat skuad kebangsaan kan. So PSM tengah jalan sana. Jadi Mastaf tak ada buat game kan. Jadi kalau betul itulah sebab saya tak kenal. Tapi itulah Muzaffar ke macam tu lebih kurang. Jadi saya percaya Mastaf pun mungkin akan pergi King Cup. Sebab dia orang yang so called dikatakan badan induk baru kan, yang akan jadi orang kata badan induk lah. Jadi saya percaya Mastaf yang akan pergi sekali dengan MSN lah, logiknya macam tu. King Cup ada interregu, ada. Kita akan masuk interregu berpasukan kuadran double. Tak silap saya itulah 4 acara kot, saya tak silap. Antara kuadran dengan double, kuadran tak main ke? Saya rasa
double ada, kuadran yang tak ada kot. Tak ingat tapi macam tu lah, saya dengar macam tu. Jadi kalau MSN tak buat live, saya percaya Mastaf kena buat lah. Sebab Mastaf pergi kerana masa Sukan C tu hari, dengar Mastaf ada pergi tengok kan. Jadi sepatutnya lah macam tu lah. Saya harap macam tu. Jadi tak kira lah MSN ke Mastaf ke, tolonglah kami rakyat ni nak tengok line up abang untuk Interlogu Malaysia siapa. Saya pun tak tahulah nak cakap. Tapi if Sobir tengah form, susah juga nak cakap. Sebab bagi saya Ijat memang tengah form sekarang ni. Ijat Bom memang tengah form. Ijat Bom tengah form. So kalau Farhan Adam dekat situ, maybe Afifuddin, I don't know. Tapi macam tu lah bayangan saya. Bergantung pada kebijaksanaan Coach Idi lah. Macam tu je lah saya bayangkan. Susah kan nak cakap lah kan. Tapi sebab balance sebenarnya. Cuma macam saya kata lah, itu persoalan-persoalan dia lah. Jadi Farhan Adam dengan Aiman, dengan Aidil contohnya, ni dua yang favourite lah orang akan cakap. Tapi kalau tanya saya, Ayong pun grip. Jadi tak tahulah, sebenarnya kembali pada keserasian. Okay. Jadi apa ni, cadangan juga tuan Sukma perlu buat live. Sukma insyaAllah saya akan buat live. Sukma sebab main dekat dengan rumah saya. Sukma main dekat dengan rumah saya je, dekat Unit 10. Jadi InsyaAllah saya akan bantulah. Cuma setahu saya Sukma yang kendalikan ialah Mastaf, bukan PSM. Udah terikat dengan kerja ke bang? Susah. Bukan, saya pun tak pasti sebenarnya. Sebab listing ini 543 kan, 543. Jadi 5 kilo 4 tekong 3 feeder. Maka mungkin Uda digugurkan apa, saya pun tak tahulah. Sebab setahu saya Uda tu ada dalam camp kebangsaan. Tak tahu lah. Mungkin keputusan tu dibuat dengan cara macam mana, saya pun tak sure. Jadi undian masih belum keluar. So kita pun tak tahulah macam mana, siapa akan jumpa siapa. Tapi atas kertas lah, kalau kita lihat sebenarnya King Cup kali ni pun agak rumit. Kenapa rumit? Satunya sebab setahu saya Perses Persatuan Singapura dah kena lanyak dengan Halim Kadir juga. Macam tu. Tak silap saya, Perses dah kena gantung juga agak apa. Macam tu lah, lebih kurang senasib dengan PSM juga, lebih kurang. Sebab tu kita nampak Perses sekarang ni pun dengan selamba je, guna bola gajah emas apa semua. Sedangkan daripada dulu dia orang tak pakai pun bola gajah emas ni kan. So Perses dah mula buat gerakan yang macam tu. Satu. Lepas tu kabarnya ialah Persatuan Filipina pun sedang mula menerima tekanan daripada Istaf. Nak keluar, dan nak siap pun tak keluar lagi. Tapi Tawisak main. Setahu saya Tawisak main. Tawisak Tongsai, setahu saya dia ada. Jadi Filipina pun kabarnya kena lanyak. So saya tak pastilah sama ada jumlah negara yang akan hadir dalam King Cup kali ni melibatkan negara-negara macam saya sebut tadi itu. Dan yang bestnya juga ialah ni saya share kebetulan kat sini je saya share kat sini lah. Kalau kita ingat dulu masa King Cup 2 tahun 3 tahun sudah kot masa tu Kongres Astaf dibuat. Kongres Astaf ni lebih kurang macam mesyuarat lebih kurang Dan masa tu lah pemilihan Astaf masa tu Malaysia tak join, Malaysia belah macam tu lah, lebih kurang lah kan. Emon pengalaman dia lah, dia punya pengalaman. Cuba tengok balik video yang saya share kat Elopen, tengok pergerakan dia nice, bacaan bola dia baik. Macam kabar-kabarnya saya dengar cerita lah, Halim Kadir akan bertanding menjadi Presiden Istaf. Sebelum dia semua sekjen, dia cuma Setiausaha Agung, dia akan bertanding menjadi Presiden. Jadi kalau dia menang jadi Presiden, akan beri satu lagi kemegahan untuk dia lah masa King Cup nanti ni. Macam tu dengan Malaysia tak dibarisi oleh mana-mana wakil. Saya tak pasti kalau MSC ataupun Mastaf akan masuk juga dalam kongres tu, tak tahulah macam tu
Khabar-khabarnya 2 anak Alim Kadir juga akan menjawat jawatan tinggi lah dalam istilah staff ni. Khabar-khabarnya tu lah. Ayung tengah peak. Ayung pun baik, memang betul. Ayung bagi saya, di hati saya feeder number 1 masih Ayung lah. Di hati saya lah. Ni di hati saya Yang feeder lain jangan cakap pula kan. Saya kata ni di hati saya kan. Di hati saya Ayung number 1 lah. Ayung number 1 lah. Ketangkasan dia apa semua ni kan. Yang boleh orang kata bagi saya the next of Ayung, Pak Long lah. Kalau tanya saya, Pak Long. The next of Ayung lah, Pak Long. 2 video ni memang bagi saya top notch lah dalam negara ni. Mukhlis injured tu masalahnya. Mukhlis injured, jadi dia masih belum cergas sepenuhnya. Ketangkasan dia tu masih tak macam kita tengok baru-baru ni pun. Masa di KL Open pun Mukhlis belum sepenuhnya lah recovery. Jadi top 2 bagi saya masih lagi Ayung dan juga Ayung luar court pun nice. Ayung okey je, dia steady je kan, mesra orang. Saya suka dia luar dan dalam, karakter dia okey kan. So balik pada isu ni tadi, awak selectkan 5 stekong 5 star top 5. Top 5 susah sebenarnya. Susah. Kenapa susah? Satu sebab kan, kita tak ada kayu pengukur yang tepat. Kita tak ada kayu tepat. Kenapa tak ada kayu tepat? Sebab kita tak ada kejohanan yang mencukupi. Kita tak ada kejohanan yang mencukupi. Itu masalah dia. Kejohanan pula, kalau kita lihat player-player ni dibeli oleh pemimpin-pemimpin kelab. Faham tak? Bukan berdasarkan latihan bersama-sama. Itu yang susah. Kalau macam kita tengok Ijab Ijab Bom, dia akan main. Kalau kejohanan-kejohanan, nak tak nak dia akan main dengan rakan-rakan PKNS dia. Tapi reality, bila di STL, dia tak main dengan rakan PKNS dia. Faham tak? Ada macam tu. Airozi ada, tapi sebab masa hari tu dia injury, tak silap saya, jadi dia tak ada dalam camp. That's why kata tadi, MSN buat pemilihan ni berdasarkan mereka yang ada dalam camp. Dalam payroll dia tu cerita dia. So kalau kita kata Airozi takkan tak baik. Baik kot. Memang takkan tak baik. Baik kot Airozi. Betul tak kan? Tapi yelah, kalau kita jadi coach pun peringkat ni, kita nak buat keputusan susah. Sebab kejohanan tak cukup. Kalau kita hanya bersandarkan STL, bagi saya kita silap. Kenapa silap? Sebab STL hanya jumpa pemain sama setiap kali. Satu. So kita dah boleh tahulah dia akan servis macam mana, dia akan tembak kat mana, dia akan buat apa. Kita tahu dah. Dan dia pun tak cair regu sebagaimana dia akan main dalam skuad kebangsaan pun. So data tu tak mencukupi untuk kita canai, untuk kita listkan siapa yang paling baik. Itu yang jadi susah. Okay, so saya repeat apa yang saya cakap tadi supaya semua orang clear balik. Satu ialah tak ada yang susah di dunia dia. Kalau kita dia macam ni. Hidup ni Cok Syah, hidup ni memang kena ada masalah. Kalau tak ada masalah, manusia tak hidup. Manusia perlu ada masalah. Kita ni dicipta memang untuk berdepan dengan masalah. Itu je. Kalau kita nak kata hidup ni tak susah, tak ada yang susah, sebenarnya ujian diberikan Tuhan kepada kita ni sesuai dengan tahap kemampuan kita. Dia macam tu. Kita tengok orang kaya, konon macam senang kan, tapi sebenarnya susah. Sebab tu orang kaya hidup kena pakai bodyguard, hidup nak kena pakai CCTV. Betul lah? Kan kaya. Sebenarnya kenapa nak risau sangat kalau orang curi bila beli baru, betul tak kan? Macam kita mana rumah pasang CCTV, orang kaya pasang CCTV. Tapi orang cuba jadi kaya, orang nak jadi kaya. Sudahnya bila jadi kaya, hidup susah. Susah macam mana? Kebebasan tak ada. Nampak? Sebab tu masing-masing dengan tahap ujian yang tersendiri lah. Tu saya kata, tahap ujian tersendiri. So macam saya, kenapa saya kata susah saya nak cakap? Sebab saya merakam, saya tengok, saya pergi. Jadi saya lihat tahap permainan tak sama dengan orang lain tengok. Faham maksud saya? Macam tu kan? Jadi coach tengok player lain pula, kita rasa macam tu, coach pula rasa macam ni. Jadi macam tu lah.
Ada rumours, ada transfer STL setakat ni ialah yang saya tahu Sobir akan main KL. Sobir akan main KL. Sobir akan meninggalkan Kelantan, Sobir akan main KL. Setahu saya yang tu. Syahir, Azlan Alias dan Ayong mungkin ke dua negeri ini, sama ada Penang atau Melaka. Tapi kabarnya berat ke Melaka lagi. Kabarnya lah berat ke Melaka lagi, bukan ke Penang, kabarnya gitu. Kemungkinan pemain import Indonesia juga akan membarisi pasukan Kuala Lumpur. Negeri lain setakat ni kita tak pasti lagi. Tapi sebab terima kasih Cok Syah selalu tengok live saya. So macam Syaril Aiman, manakan dia dah habis rekrut, jadi dia akan ada di polis lah, BDRM macam tu. Adik dia pula pun dah rekrut polis, jadi mungkin by ujung tahun ni habis rekrut. Mungkin kemungkinan besar offer tu cerita dia, siapa yang offer lebih baik lah, dia akan pergi lah. Mana satu offer lebih baik lah. Tapi saya personally rasa diorang akan selesa ke Melaka. Sebab Penang punya list player pun dah padat-padat dekat situ. Untuk diorang ambil alih tempat Zarib, Zaim semua ni, saya rasa susah. Sebab Penang punya player solid, player Penang kan. Jadi macam Azlan Alias, macam Ayong bukan orang Penang, saya rasa untuk dia berada di situ mungkin susah sikit lah. After all Melaka pun pemain yang betul-betul solid pada Melaka tak nampak sangat lagi. Tapi sebenarnya di Melaka ada banyak player muda yang bagus. Sukma nanti kita tengok budak-budak Melaka yang baik-baik sebenarnya banyak. Saya teringin sangat nak tengok seorang ni, nama dia Botak. Bukan saya, ada seorang budak Melaka nama dia Botak. Baik, main gila, baik. Harap-harap budak tu akan ni lah, akan mercu lah. Saya doakan macam tu. Okay, so balik tajuk kita. Menang puji siapa, kalah keji siapa. So saya rumuskan bahawa kalau menang pujian itu memang perlu turun kepada pemain terlebih dahulu. Sebab pemain-pemain Melaka adalah mereka yang pergi dengan hati pergi Melaka pula ni, tengok komen ni macam mana. Pemain-pemain yang pergi ke King Cup ni, diorang pergi dengan hati yang berat dalam keadaan sekarang. Saya tahu macam tu, diorang pergi dengan hati yang berat. Sebab Kampung Mountain, tak tahu bos, saya pun tak pernah sampai ikut tu. Sebab pemain-pemain Malaysia, saya diberitahu lah, saya tak jumpa, tapi saya diberitahu pemain-pemain Malaysia kabarnya pun macam tak berapa nak selesa lah pergi dalam keadaan sekarang. Saya dengar-dengar macam tu. Kemudian dengar juga cerita-cerita yang tak sedap lah, tentang masalah jersey, pakaian pemain ni semua pun tak tahulah dah selesai ke belum. Tapi dengar-dengarnya macam ada masalah jugalah kabar-kabarnya. Jadi sebab MSN macam suruh Mastaf yang urus. Tapi dengar-dengar cerita macam Mastaf pula pergi minta balik sponsor kat MSN. Macam tu lah, saya dengar gitulah. Tapi itu rumours lah, ni gosip-gosip kan. Saya dengar-dengar macam tu. Wallahualam, saya pun tak pasti. Jadi mengakibatkan player banyak yang kalau boleh macam tak nak pergi. Tapi saya dimaklumkan bahawa player dipujuk oleh PSM untuk pergilah juga, supaya tidak memburukkan keadaan. Kerana paymaster mereka adalah MSN, bukan PSM, bukan Mastaf. Jadi player perlu faham bahawa tanggungjawab mereka adalah pada negara, tanggungjawab mereka adalah pada pembayar gaji. So pembayar gaji MSN, jadi pergilah. Main buat tabung. Relax lah, jangan buat tabung dulu. Ada lah tu jalan tu, pandai lah diorang ni, orang politik semua kan. Takkan lah diorang tak tahu nak cari jalan. Apa, Datuk Suhaili tu tak silap saya apa dia Parti Bersatu punya bendahari ke apa, macam tu lah lebih kurang kan. Takkan tak ada payung macam tu kan. Afifuddin pun banyak peng ideal. Yelah, serasi tu saya nampak ada. Afifuddin, saya tak risau sangat lah Afifuddin. Sebab Afifuddin ni dia janji naik je. Naik dia, hebat memang orang sebelah. Memang sakit-sakit lah benda kan. Jadi saya tak risau pasal Afifuddin. Saya percaya Afifuddin boleh bertahan at least untuk 4 tahun, 5 tahun lagi. Afifuddin akan boleh bertahan kat situ. Tempat dia susah nak diambil orang. Fitness, jumping, pukulan, blocking, palingan, Afifuddin package A. Cuma gulung je lah. Kalau orang nak dengar cerita-cerita gulung, tak tahu lah. Awak pun dengar rumah yang sama macam tu lah Min. Saya dengar-dengar lah, ceritanya dengar-dengar lah, macam tu je. Cuma
Itu yang pertama. Keduanya ialah bila saya recap balik apa saya kata tadi. Itu keduanya ialah tentang pemilihan pemain. Jadi jelas bahawa pemilihan pemain ni adalah dibuat oleh MSN. So janganlah kita nak orang kata apa, mengkritik secara melulu lah. Sebab pemain-pemain pun ada perasaan kan. Kalau ada benda yang rasa nak, mungkin nanti you all dapat tengok, kalau rasa nak tegur pemain, bagi saya lah, if necessary, just PM je lah kat messenger tu, dekat IG diorang ke apa ke, personal je lah dengan diorang. Janganlah tulis secara terbuka. Saya rasa zaman tu dah berlalu lah untuk tulis secara terbuka-terbuka, kutuk orang bodoh lah apa semua ni. Saya rasa dah cukup lah. Janganlah lah. Saya masih terima lagi komen-komen macam tu kan. Saya tengok balik komen-komen memang masih terima je. Memang masih je ada je fan-fan macam tu. Tapi bila saya tengok balik, fan-fan yang macam ni orang yang jenis tak adalah tegar sangat pun, tak kero kan. Maknanya kalau kita tengok pun tak siapa ada ni komen maut je. Macam tu lah. Tak ragu keras. Tu memang kalau dia listkan kalau Kerinci A tu hari main Thailand, main King Cup ni pun saya rasa pun dah silap menang lah orang tu kan. Macam tu lah nak cerita. Bukan nak mengagungkan dia orang, yang salah faham. Cuma kita bijak di bumi nyata supaya pemain-pemain kita pun tak orang kata tak rasa tertekan lah. Tak rasa tertekan. Sebab misi ni misi berat untuk dia orang. Misi ni misi berat. Kita kena terima benda tu. Sebab kita berada dalam kemelut tu lagi. Faham tak? Okey. So untuk tak ada, saya tak ada live sebab macam mana saya nak live, saya tak pergi sana pun kan. Okey. So untuk yelah, bila orang kata kita dah lama di terowong yang gelap, takkanlah tak ada sinar di ujung jalan. Macam tu kan. Okay. So saya merasakan lah, ni secara peribadi lah. Saya rasa sinar itu semakin hampir. Kenapa sinar itu makin hampir? Satunya sebab pemain-pemain muda yang kita tengah ada sekarang ni baik-baik. Kita tak kata diorang ni superb lagi, sebab bagi saya diorang ni belum cukup teruji. Tetapi diorang ni baik-baik. Okay, bayangkan skuad kebangsaan satu hari nanti diwakili oleh Bayhaki, Syaril Aiman, siapa lagi, Aidil Poncai contohnya. Siapa lagi? Kita ada macam Pak Tam, Zul Negeri Sembilan Gulung Kiri tu. Siapa lagi? Apa yang kena buat kalau nak menang dengan Thailand. Tu kita cerita kejap part lain. Tapi sekarang saya nak cakap, at least sinar di ujung jalan kita. Kita ada banyak player-player muda yang bagus-bagus. Tekong, kalau kita tengok tekong muda kita pun baik-baik. Feeder pun tengah sedap. Cuma mereka memerlukan ni yang soalan ni, apa kita kena buat? Kita perlukan banyak kejohanan-kejohanan yang mampu mengangkat tahap permainan kita tu sendiri. Kita tak boleh berharapkan hanya kejohanan bakat baru tak ada habis. Satu state tak ada habis. Sebab kita dah tengok banyak kali dah, lalas yang menang bakat baru satu state ni siapa je sebenarnya. Faham tak? So kita akan ke mana-mana. Jadi apakah so mungkin ada cakap kan, yalah si botak ni cakap pandai lah, kau buat apa? Itu lah dia orang cakap macam tu. Tak apalah. So apa yang saya buat? Okay. Bola Rotan TV akan memperkenalkan satu program yang saya rasa saya dah cerita banyak kali dah pada ramai orang, tapi saya cerita dalam live ni lah. Apa dia? Iaitu satu program khas melibatkan pemain-pemain muda kita. Mereka ni daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ni saya cerita, ni orang kata apa, bocor awal lah ni. Ada di Penang pun tengah tengok tu, nampak tu. Kan ni salah satu translator Siam yang kita perlukan ni. Baik. So apa yang kita akan buat ialah, langkah pertama yang saya akan aturkan ialah kita nak bantu dulu Sekolah Sukan Bukit Jalil ni. Sekolah Sukan Bukit Jalil ni perlu dibantu. Okay, kenapa perlu dibantu? Sekolah Sukan Bukit Jalil ni adalah sebenarnya program di bawah PSM. Ini program bawah PSM. Dengan 2 tahun PKP, COVID, segala bagai, budak-budak, adik-adik kita di Sekolah Sukan Bukit Jalil ni terbengkalai. Sebenarnya saya boleh cakap itu, terbengkalai, tergendala, tersalai. Macam tu lah saya boleh cakap. Dia orang training, bukan tak training, tapi
Ke mana dia orang ni nak dihalakan? Itu yang tak ada. So bagi saya setuju bahawa dengan pendapat ramai orang lah, bahawa budak-budak Bukit Jalil ni tu dia macam lah better Mio lagi daripada Zarib. Masing-masing ada kelebihan lah. Susah nak cakap lah. Masing-masing ada kelebihan lah. Sebab dia bergantung juga keserasian main dengan siapa. Kedua-dua ada kelebihan. Bergantung pada coach nak atur dia orang ni pair dengan siapa. Itu cerita dia. Okay, so back to this. Sepatutnya, saya rasa mungkin anda yang menonton ni akan setuju dengan saya lah. Betul tak saya kata bahawa sepatutnya sekolah Bukit Jalil ataupun Bandar Penawar adalah pelapis yang bersedia untuk berada di pasukan kedua atau ketiga kebangsaan. Betul tak kan? Macam tu. So mereka ni sepatutnya, dia bukan kita baca main MSSM dah. Kita tak baca dia orang ni hanya main di peringkat sekolah-sekolah. Mereka ni sepatutnya dah bersaing dah. Tak apa, saya faham Amran. Pendapat is pendapat, no problem. Kita tak ada masalah. Kita bersetuju untuk tak bersetuju, should be no problem. Betul, tengok siapa yang baling. That's a factor lah. So sekolah Bukit Jalil bagi saya, dia orang ni PSM kena bagi bantuan yang lebih. Bantuan macam mana? Contoh, game-game yang anjuran PSM atau ahli gabungan, PSM kena make sure dia orang ni ada slot. Adik-adik kita ni ada slot untuk dia orang pergi uji tahap kemampuan dia orang. Kalau tak, mereka ni pun akan penyesan punya training sama sendiri je. Sebab apa? Dan dia dah form 5 je sekolah Bukit Jalil ni. Dia orang nak main dengan siapa? Takkan hari ingat muka sendiri je. Pergi gym aja. Tak ada apa. Bila training tak ada game, tak jadi apa. Takkan nak harapkan main game luar, main satu state, main bakat baru je. Tak boleh. Jadi apa saya akan buat? Okay, Suma Sukuat Suma Sarawak bagi saya alamak, tu lagi cerita. Saya cerita ni dulu Okay. Mulai Ogos, InsyaAllah kita akan mulai Ogos. Sebab tarikh kita dah dapat dah sebenarnya. Cuma sekarang ni kita tengah finalize dengan sponsor lah gitu. Semua insyaAllah saya akan buat live. Apa yang akan berlaku ialah di sekolah Bukit Jalil, adik-adik kita ni mereka perlu bersaing sesama sendiri untuk mendapat tempat. Sebab saya dah dapat satu sponsor, iaitu sponsor ni nanti akan menaja perlawanan mereka ini. Okey, perlawanan ni macam ni. Contoh, saya dah cakap banyak kali dah, tapi mungkin ada yang terlepas pandang ataupun mungkin tak jumpa. Okey, bayangkan ini malam minggu, satu perlawanan saja. Pasukan yang ditaja ni, iaitu pasukan daripada pelajar Bukit Jalil ni, satu regu saja malam tu akan bertanding dengan challenger. So challenger. Jadi challenger ni perlu mengalahkan regu pilihan Bukit Jalil pada malam itu. Kalau challenger ni menang, challenger ni akan dapat duit. Kalau challenger kalah, budak Bukit Jalil ni akan dapat duit. Faham tak? Jadi di kalangan pemain budak Bukit Jalil ni sendiri pun perlu berusaha develop diri mereka supaya tersenarai dalam senarai utama untuk itu. So kita akan anjurkan beberapa kali malam tu, event tu je, game tu je. So kita akan bagi live apa semua, jadi semua akan dapat tengok macam mana mereka ni. Dalam kata lain, kalau anda ada pasukan muda untuk diketengahkan, so jump into this opportunity, lawan dengan budak pilihan Bukit Jalil ni. Jadi barulah di luar pun bagus, di dalam pun bagus. Faham tak? Kita nampak tahap tu macam mana. Remember, Zuri Haziq bukan datang dari sekolah sukan. Dia ni adalah pelajar biasa. Main kat mana? InsyaAllah first round ni kita akan main di kompleks MSN Bukit Jalil. Saya tengah uruskan benda tu. Akan main kat situ dulu. Kemudian nanti mungkin akan berpindah lah ikut lokasi apa semua. Sebab kita kalau boleh nak bawa budak-budak ni tour, pergi lawan dengan player pilihan negeri sana, negeri sini, barulah player muda ni ada. Faham tak? Benda tu lah yang kita tengah usahakan, insyaAllah. Tapi as permulaan, kita akan start di Bukit Jalil dulu. Di stadium apa? Gymnasium. Gymnasium 2 Bukit Jalil, insyaAllah. Kita tengah uruskan lah perkara ni. So, kita pun tengah finalize dengan sponsors. Dan kabarnya sponsors pun tengah siapkan apa dengan website diorang apa semualah. Nanti insyaAllah Gym. Awak nak boleh join Awak dengan saya kategori lain tau Bukit Jalil boleh didedah dengan game yang keras lagi. Betul, diorang kena didedahkan dengan game yang lebih keras, tetapi mesti setara dengan mereka. Mesti setara. Afadi Mak Pan pun tengah menonton, okey. Diorang kena bertanding
InsyaAllah Penang memang kita akan jemput sekali, tak ada masalah. Memang kita nak best ni belaga ni apa Fadil, sebab kita nak budak-budak ni dia bakal main di level yang dia tu sepatutnya berlawan. Bukan apa, saya dah tengok banyak kali. Okey, budak suka sukan, pergilah game bakat baru. Lala dia orang kalah dengan siapa? Dia kalah dengan Tekong veteran service. Flare. Habis. Dia kalah dengan killer yang habis. Sedangkan dalam realiti perlawanan dia tak jumpa Tekong macam tu. Dia tak jumpa killer yang flare macam tu je. Satu. Jadi kita akan kata level ni je budak sekolah sukan. Faham tak? Dan dia sendiri pun akan rasa macam aku tak boleh belah. Siapa budak sekolah sukan nasional yang masih bertahan sampai hari ni pada peak performance? Siapa? Bagi tahu saya siapa? Hakim seorang je lah yang terlepaskan ni dalam skuad kebangsaan. Yang lain dia hilang daripada radar yang macam tu. Yang lain dia nampak macam King Cup. Sudahnya yang main siapa? Masih lagi Bash tu. Masih lagi Bash Syahir, Bash Sobe. Kalau yang muda sikit pada Bash tu, Aidil lah. Aidil dengan siapa? Yang muda sikit. Aidil, John, Zarif. Zarif lah. Tapi Zarif pun bukan daripada produk Bukit Jalil atau Bandar Penawar pun. Zarif datang daripada Mutiara Impian. Itu. Bro nak tanya, boleh tak nak sponsor player budak sekolah sukan, nak bawa mereka keluar game? Tanya. Boleh. Saiful Amran, tolong PM saya. Kita aturkan. PM saya. InsyaAllah kita aturkan. Boleh. PM saya. Kita aturkan. Tak ada masalah. Saya sekarang ni memang tengah mencuba apa saja yang cara yang ada lah. Saya tak kata cara saya paling baik, saya tak kata cara saya paling berkesan, tak. Sebab kita mencuba. Kita masih mencuba. Saya tak nak lagi kita masih terperangkap dengan cara yang sama. Sebab untuk berjaya ni kena ada banyak jalan. Dia tak semacam satu jalan tu, ada banyak jalan. Kita kena cuba. Gagal buat lagi. Kita tak boleh putus asa. So kita kena buat lah. Dan saya dapat berita juga bahawa bulan 10 nanti Tok Mat kita betul kan, Bob punya level bukan level dia pun suka-suka level, patut langkah. Betul, kena buat. Macam Tok Mat kabarnya bulan 10 nanti dia akan buat macam KFC utusan ke lebih kurang. Saya dengar cerita sebab dia dapat peruntukan daripada Kementerian Koperasi, tak silap, Bangunan Koperasi Luar Bandar. Macam tu lah lebih kurang. Maaf tuan, kalau nak tanya siapa pun Pendapatan Keluarga Sukan telah diberi peluang untuk main Sukma, tapi tak nak main Sukma sebab nanti main. Mak Puan, saya faham sangat perasaan tu. Sebab tu saya dah pernah nyatakan dalam video sebelum ni, iaitu antara benda yang kita kena buat ialah kita kena bagi tahu adik-adik perkara yang betul. Jangan lagi racuni pemikiran mereka dengan kau lepas ni nak main mana? Kau main Sukma lepas ni, kau tak boleh pergi bang. Kita kena stop cakap macam tu. Pertama. Kedua, kita kena anjur lebih banyak game bersifat terbuka. Kita kena banyak anjurkan lebih banyak game yang prestige lebih tinggi, supaya lebih banyak pemain dapat keluar main. Kita perlukan kejohanan yang bagus. Game bakat baru dah banyak, teruskan. Saya tak suruh berhenti pun. Tapi game yang berstatus tinggi perlu dibuat lebih banyak. Now KL Open dah buat, Perak dah buat. Mainlah silat. KL Open dah buat, Perak dah jalan. Nanti Piala Yong pula akan jalan. Melaka dah mula. Johor pun akan mula. Negeri Sembilan tu dah buat. Pahang dah jalan. Mana lagi? Terengganu pun dah jalan. Okay. Jadi negeri-negeri lain juga. That's why saya cakap kemarin, if setiap satu negeri yang ada 14 ini, kalau termasuklah Putrajaya, termasuklah Labuan, setiap satu negeri anjurkan kejohanan besar setiap bulan. Maknanya bulan ini Kedah, bulan depan Penang, bulan depan Selangor. Bang, tolak bulan puasa, tolak raya. Setahun komplit jadual kita. Tu je. Sebaiknya semua pemain Sukma tak kira state baru. Saya setuju pendapat Rafai Al-Qassam ni. Pemain Sukma tak perlu dikira. Tapi kita kena faham pula ialah penganjur bakat baru. Sebab penganjur bakat baru ni biasanya dia anjur game bakat baru, dia pun main. Faham? Biasanya macam tu. Jadi susah untuk diorang nak bagi ruang ni kerana
Jerung-jerung besar, kelab-kelab besar, diorang ada fund, diorang boleh bawa player besar-besar ni masuk. Sebenarnya kelab-kelab besar ni, dia bawa player-player besar, hadiah tu tak setimpal pun. Bukan hadiah tu. Lepas tu kadang kita dengar, alah diorang ni nak collect je. Kalau tanya saya lah, sebenarnya tak setimpal pun. Sebab hadiah bukan besar mana, tetapi diorang nak nama. Diorang nak nama, tu cerita dia. Tahun satu game, macam mana player muda nak menonjol. Betul. Kalau setahun satu mana nak cukup. That's why bila hanya harap Sukma 2 tahun sekali, MSSM lagilah, MSSM tahun ni hanya antara regu saja, berpasukan pun tak ada. So macam mana nak nampak bakat. Nak STL pula hanya satu negeri, satu pasukan saja, satu regu saja, jadi tak cukup. So pentas STL ada buat setiap negeri, setiap negeri ambil giliran 1 bulan 1 buat game. Tak silap saya yang baru ni, apa yang dibelanjakan oleh KL Open pun somehow pun berdekat 40,000 macam tu jugalah. Kos ni bajet tak ada. Sebab tu kena kerjasama dengan MSN. MSN bajet ada bang. Ni Terengganu punya tim Sukma pergi training dekat Bangkok tau. Bajet pada mana tu? Jadi negeri bagi. MSN Terengganu hantar player Sukma pergi training ke Bangkok. Pasal apa pula tak ada bajet? Ada. Yang tak ada hanyalah ni, pemimpin-pemimpin yang betul-betul nak buat kerja. Ini yang tertinggal sebelum ini. Jadi sekarang ini Datuk Somali dah jadi presiden. Kita kena push dia supaya dia buat kerja dengan lebih baik. Sebab dia jadi presiden baru. Jadi inilah masanya kita kena push dia. Kita kena yakinkan dia. Kita kena sokong dia. Kita kena tekan dia. Kita kena macam-macam lah, supaya dia kena buktikan dia layak sebenarnya jadi presiden. Risau ada pihak yang masuk poket sendiri banyak sangat. Okay, saya faham kebimbangan Cik Amin Fazli tentang hal ni, sebab memang berlaku pun. Baru-baru ni saya dapat satu laporan kejohanan orang asli. Saya tak ingat dekat mana. Johan sepatutnya RM1,000, tetapi dibayar hanya RM500 sahaja. Ini memang ada. Malaon macam ni memang ada. Saya tak nafi. Berlaku juga kabarnya di sebuah negeri. Peruntukan diberi, tak silap saya, dekat RM50,000. Saya dengar lah, ada lah sebuah negeri tu sudah-sudahnya buat kejohanan, johan RM3,000 je. Maknanya kalau kita campur-campur hadiah gedebak pun tak sampailah RM10,000. Mana pergi RM40,000 ni. Dengar-dengarnya macam tu lah. Tapi saya tak ada bukti nak tunjuk. Tapi saya dengar cerita macam tu. So manusia macam ni memang ada. Memang ada. Tapi daripada 10 manusia brengsek macam ni, saya percaya ada 4-5 orang yang murni hatinya lah. Jadi kita kena berpegang pada bahawa kebaikan tu tetap ada. Maka kita cari lah yang baik-baik ni, kita push lah. So macam sekarang ni KL dah buat dan kita bantu lah. Kita push lah. Mana yang mampu kita bantu lah. Itu yang saya kata bahawa peluang untuk membaiki keadaan ini pintunya tengah terbuka. Sebab PSM dah ada pemimpin baru. So kalau orang masih nak cakap ini pengaruh Tok Mat ni, kan, pengaruh Tok Mat contohnya, so kita kena ambil peranan lah. Pastikan pengaruh Tok Mat tak berlaku. Sebab tu saya membuat keputusan untuk mendekati PSM, supaya saya nak tengok betul ke tak betul Tok Mat ni dah tak ada pengaruh dalam tu. Boleh tak PSM terima pandangan saya yang dulunya saya ada pengkritik tegar untuk PSM. Jadi that's why saya mengambil langkah ini. Bukan hanya sekadar berdiri di luar dan sudahlah PSM sampai bila lah tak berubah. Memang takkan berlaku lah apa-apa benda perubahannya kalau kita hanya sekadar macam tu, faham tak? But if saya dah masuk sebelah kaki untuk melihat macam mana pergerakan mereka, dan mereka masih lagi teruk, contoh katalah, so boleh tak saya nak menyuarakan sebagaimana ni? Pastinya boleh lagi. Sebab apa? Sebab saya bukan terikat dengan mereka. Saya bukan di gabungan. So tak ada masalah. Bagaimana dengan MSC Mastaf? Along entahlah, saya sampai hari ni sebenarnya saya kecewa lah tengok Mastaf MSC ni, sebab saya tak nampak pergerakan yang benar-benar pergerakan lah, selain daripada ding-dong macam ni.
Itu yang masalahnya. Sebab at one time diorang nampak macam beria sangat, tapi sampai ke hari ni benda tak settle pun. Sampai hari ni banyak je benda-benda yang diorang pun tak ikut perlembagaan. Sampai hari ni apa je yang MSC Mastaf ni ada buat kejohanan. Dia kata dia nak terlibat dengan MSL Selangor, MSL pun tengah terbalik je. Ni MSL Selangor baru ni lah. Sampai ada seorang pengadil terkenal tu ajak bergaduh bertumbuk kat luar kabarnya kan. Main atas tempat gelanggang yang tak sesuai. Benda. Jadi entahlah, bagi saya buat masa ni MSC masih tak mampu memberi impact lah. Dan satu-satunya talian hayat yang MSC ada sebenarnya hari ni ialah sebab Menteri Belia Sukan Faizal Azumu adalah orang bersatu, dan juga Alim Kadir. Saya nampak tu je. Tak ada. Lain saya tak nampak. Kapal baru lebih pada politik semata. That's the problem. Masalahnya kalau dia bersandarkan politik dan dia buat kerja, saya tak ada cerita, buat kerja. Tapi masalahnya bersandar politik, kerja pun tak buat juga, tak selesai pun. Jadi apa kebaikan yang ada kalau macam tu? Dan tak ada apa-apa lah. Tak ada impact lah pun sebenarnya. Bagi saya tak ke mana pun. So masih lagi tak habis-habis pasal perlembagaan lah, apalah inilah. Apa bendanya? Lah nak tengok apa benda kau buat apa. Faham tak kan? Apa ada kejohanan ke? Ada buat apa ke? Akademi ke apa ke? Tak ada pun. Apa bendanya ada tak? Betul tak tu? Dan yang lebih memilukan lagi kabarnya ialah untuk ke King Cup ni, Master MSC kabarnya minta pula MSN yang payung untuk JC semua. Saya macam bukan korang ke yang kena handle? Macam tu lah masalahnya. Oh, awak main dia kan, berlapikkan getah tandas. Saya dengar kecederaan sebab ada player Langat pun kabarnya ada kecederaan sebab main kat tempat macam tu. Entah sebab bola MSL Selangor tu saya yang supply sebenarnya. Diorang beli pada saya lah tu. Jabatan Belia Sukan Negeri Selangor beli pada saya. Saya pun tak tahu lah sebab kita pun sibuk kat masuk KL Open, saya pun tak pasti. So saya harap minggu ni MSL Kuala Lumpur berjalan lancar. Saya harap macam tu lah. Baik, so dah dekat pukul 1 pagi. Jadi terima kasih kepada yang mendengar. So harapan saya sebagai peminat sepak takraw, pada sahabat-sahabat, kita doakan yang terbaik. Satu, untuk skuad King Cup. Kedua, untuk adik-adik kita yang akan bersaing di AUG nanti. Macam tu. So harap-harapnya dua pasukan negara yang akan membawa bendera kita ni habis protes dah. Oh ya ke? Aduh, betul awak dapat nombor apa dia? So kita doakanlah kedua-dua pasukan negara ini akan membawa berita gembira lah buat negara kita. Tak menang tak apa, tapi berikan yang terbaik. Kami nak tengok yang terbaik daripada anda. Warna medal tu bagi kami itu bukan masalah. Tapi bila mendengar, dengan Siam tie break, dengar cerita Poncai kepala tercelet, dengar cerita Siliwat kangkang, dengar cerita kerik sana kena RM5, kita nak dengar benda tu pun bagi saya dah cukup sedap lah sebenarnya. Kita tahu bahawa tahap kita masih belum sama dengan Siam, tapi kami percaya anda berusaha menuju ke arah itu. Itulah pesanan saya untuk skuad kebangsaan, untuk King Cup dan juga pasukan AUG. Okay, so terima kasih daripada kami kerana anda berlatih bersungguh-sungguh. Kalah melawan tak apa, betul Long, kalah melawan tak apa, janji kita untuk tu. Kedua ialah harapan saya, sama ada MSN ataupun Mastaf Master King Cup nanti, buatlah live, janganlah kedekut sangat data tu. Begitu juga dengan AUG nanti. Siapa yang bawa tim Malaysia, Abu, Gigi, Sopi kan, janganlah kedekut, live lah sikit. Kami nak pergi Bangkok tak mampu kan, tapi buatlah live sikit. Pacak je kamera tak apa, tak payah ada komentator pun tak apa, janji kami dapat tengok tu je. Macam tu. Okay. Dan yang ketiga ialah untuk PSM. If PSM masih lagi kena maki sebab King Cup ni tak berjaya, sabarlah, sebab perubahan memerlukan masa. Peminat mungkin masih tak faham lah macam tu. Tapi saya dah jelaskan pada awal bahawa PSM sebenarnya tak terlibat dengan King Cup kali ni. Saya ulang sekali lagi,
PSM tak terlibat dengan King Cup kali ni. Jadi kalau kalian nak maki-maki, PSM bukanlah orang yang nak maki lah. Jom pergi Bangkok naik boat. Pergi. Dia pokok apa nak sampai bang oi. Itu. So pada Mas Staff, anda yang memilih untuk memikul tanggungjawab ini, buatlah yang terbaik. Tu je, sebab anda yang mahu. Anda yang mahu. So buktikanlah kepada kami yang anda berbaloi dan anda memang boleh diharap. Macam tu lah. So saya di Bola Rotan TV, kita tidak pun cenderung kepada sini ke sana ke, tak ada. Tapi kami cenderung kepada siapa yang berusaha, siapa yang buat kerja, siapa yang ada effort, siapa yang ada vision, siapa yang jemput, kita datang. Cerita dia macam tu je. Saya tak tengok game besar dia pergi, game kecil tak pergi. Saya game kecil pun saya pergi, game besar pun saya pergi. Jumaat malam ni insya-Allah saya cover game di Sungai Macang, Ulangan. So kalau anda nak tengok, boleh datang di Sungai Macang Ulangan. Hari Jumaat malam ni ada game. Khabar-khabarnya ada tekong daripada luar negara. Korea macam tu lah. Dengar-dengarnya akan bersaing pada Jumaat malam nanti. Sebab kita nak bantu popularkan gelanggang yang berada di Semenyih itu, kerana kabarnya selepas video hari tu yang saya buat siri jajah gelanggang, diorang pun teruja dan diorang akan tambah lampu lagi, bagi lagi cerah. Semangat macam ni lah kita mahu. Okay, so terima kasih banyak yang menonton. InsyaAllah ada jodoh, kita jumpa lagi. Dah pergilah tidur. Tak kru sampai habis. Macam mana Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.